Oke, kita mulakan hari ini surah baru, Suratus Sajadah. Surah Sajadah, Sajadah itu mana sujud. Surah ini surah yang ke-32 dan ayatnya ada 30 ayat. Baik, kita teruskan mula daripada Bismillah. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim, Allah lebih mengetahui maksudnya. Tanzil, penurunan. Al-Kitab, kitab. La Raiba, tiada keraguan. Fihi, di dalamnya. Min, daripada. Rabbi, Tuhan. Al-Alamin, sekalian alam. Ayat yang ke-3. Am, atau apakah. Yakulun, mereka berkata. Iftarahu, telah mengada-adakan ia akannya. Telah mengada-adakan ia akannya. Bal, bahkan. Wa, dia. Al-Haq, adalah kebenaran. Min, daripada. Rabbika, Tuhan engkau. Litunzira, supaya engkau beri ancam. Supaya engkau beri ancam. Kauman, akan kaum. Ma, tiada. Atahum, telah datang ia kepada mereka. Min, daripada. Nazir, seorang pemberi ancam. Min, daripada. Qablika, sebelum engkau. La'allahum, mudah-mudahan mereka. Yahtadun, mereka terpimpin. Saya masuk mula ya. Surah Sajadah, di mana dalam surah ini ada ayat yang kita disunatkan sujud padanya. Dan surah ini juga masyhur kerana kebanyakan imam-imam masjid pada pagi Jumaat mereka akan membawakan surah ini. Ya, surah As-Sajadah ini.
yang mana mereka akan mengadakan sujud sajadah. Itu ada pada ayat yang akan datang. Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah lebih mengetahui maksudnya. Kita serahkan pada Allah. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Penurunan kitab, tiada keraguan di dalamnya daripada Tuhan sekalian alam. Mana Al-Quran ini diturunkan yang tidak dapat diragui lagi. Tidak syak dan tidak ragu. Allah telah turunkan, Tuhan sekalian alam ini telah menurunkan kepada Rasulnya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am yakulun, atau apakah mereka berkata, iftarahu, telah mengada-adakan ia akannya. Akannya itu makna Nabi. Jadi orang kafir Mekah mengatakan Muhammad mereka-reka. Muhammad itu mengada-adakan. Bal huwal haq. Bahkan dia adalah kebenaran. Mana dia bukan rekaan, tapi dia adalah hak. Mir rabbik, daripada Tuhan engkau ya Muhammad. Litunzira, supaya engkau beri ancam. Kauman, akan kaum. Ma'atahum, tiada telah datang ia kepada mereka min nazir, daripada seorang pemberi ancam min qablika, daripada sebelum engkau. Jadi kedatangan Rasul SAW membawa kebenaran Al-Quran ini untuk memberi peringatan. Ancam itu adalah peringatan. Untuk memberi peringatan kepada kaum yang belum didatangi oleh pengancam-pengancam sebelumnya. Yang dimaksudkan pengancam itu ialah Rasul-Rasul. Jadi sebelum lahirnya Nabi SAW atau Allah bangkitkan Nabi, sebelum itu tidak ada Rasul-Rasul. Begitu lama, atau dikatakan zaman fitratun, zaman kekosongan, tidak ada Rasul-Rasul. Kalau orang Yahudi, mereka diturunkan Nabi Isa alaihi salam sebagai Rasul yang terakhir untuk Bani Israel, tapi mereka tidak iktiraf Nabi Isa. Jadi pengikut Nabi Isa ni menggelarkan dirinya sebagai orang-orang Nasoro atau Nasrani, atau sampai sekarang disebut Kristian. Kepada orang Arab, Nabi mereka asal usulnya ialah Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi Nabi Ismail itulah yang menjadi Rasul mereka. Tetapi jaraknya sudah ribuan tahun. Tak ada Rasul-Rasul. Memang zaman kekosongan. Selama yang asalnya mereka menyembah Allah, akhirnya mereka menyembah batu kembali. Itu disebut berhala. Sebab itulah Allah datangkan Nabi SAW untuk memberi ancaman kepada mereka atau memperingatan kepada mereka yang selama ini mereka zaman kekosongan, tak ada Rasul-Rasul yang menunjuki mereka. Mereka keturunan yang sudah sesat barat, tidak nampak jalan keluar daripada kesesatan. Jadi Allah telah datangkan Rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yahtadun. Mudah-mudahan mereka terpimpin dengan kedatangan Rasul itu, terpimpin. Mudah-mudahan mereka akan terpimpin ke jalan yang lurus. Baik, kita sambung lagi. Allahu Allah, allazi yang khalaqa, telah menciptakan ia, as-samawati, akan langit-langit, wal arda, dan bumi, wama, dan apa yang bainahuma, di antara keduanya.
pada sittati ayyam, 6 hari. Bracket masa. Dan bracket masa. Summastawa, dan bersemayam ia. Alal arsy, atas aras. Ma'alakum, tiada bagi kamu. Min dunihi, daripada selainnya. Min, daripada. Waliyin, pelindung. Wala, dan tidak. Syafi'in, penolong. Afala, maka apakah tidak? Tatazakkarun, kamu ambil ingatan. Semak semula. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang telah menciptakan ia akan langit-langit dan bumi. Siapa nak nafikan? Adakah manusia mengaku aku jadikan langit dan bumi? Sudah tentu manusia tak berani nak mengaku. Tapi mereka akur bahawa langit dan bumi sudah sedia ada. Adakah dia terjadi dengan sendiri? Sebab Allah katakan, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Kita pandang langit, kita pandang bumi. Cuba berartikan di antara keduanya ada apa? Ada bulan, ada matahari, ada bintang-bintang, ada awan, ada hujan, dan segala macam tumbuh-tumbuhan. Semua itu adalah ciptaan Allah. Allah ciptakan fi sittati ayyam, pada 6 hari. Allah ciptakan pada 6 hari. Dan juga ditafsirkan kadang 6 masa. Kerana pada masa itu tidak ada matahari. Jadi nak menunjukkan tak ada siang malam. Istilah siang malam tu tak tersebut. Jadi disebut sebagai 6 masa. Itu hanya Allah SWT yang lebih mengetahui. Kemudian summastawa alal arsh. Summa di sini kita terjemahkan dan. Kalau dia berjumpa dengan istawa. Kalau tak, biasa kita terjemahkan kemudian. Summa yumitukum, contohnya. Summa yumitukum, kemudian ia matikan akan kamu. Itu biasanya kemudian. Tapi kalau summa berdepan dengan istawa, summastawa, terjemahkan dan. Sebab sifat Allah Ta'ala. Dan bersemayam ia. Jadi Allah bersemayam tidak menunjukkan kepada masa. Dan bersemayam ia alal arsh, atas aras. Allah bersemayam atas aras yang layak bagi Allah. Tak perlu ditafsir-tafsir. Ulama-ulama dulu dia akan berpegang macam tu. Bersemayam yang layak bagi Allah. Macam tu. Itu yang selamat. Jangan ditafsir bukan-bukan. Yang layak bagi Allah kita tak tahu. Allah sendiri yang membahasakan bersemayam di atas aras. Rasulnya pun membahasakan bersemayam di atas aras. Jadi kita pegang dengan bahasa yang layak bagi Allah. Jadi Allah saja yang lebih mengetahui.
Ma lakum min dunihi min wali wala syafi'. Tiada bagi kamu daripada selainnya daripada pelindung dan tidak penolong. Mana tidak ada pelindung dan tidak ada penolong selain daripada Allah Ta'ala kalau Allah nak turunkan azab. Ya, Allah nak turunkan azab, ya, tidak ada siapa yang boleh lindungi dan tidak ada siapa yang boleh menolong. Ya. Afala tatazakkarun, maka apakah tidak kamu ambil ingatan? Ya. Seandainya Allah turunkan, ya, musibah seperti taufan, tidak henti-henti. Ya, taufan tidak henti-henti. Ya, apa jadi? Ya. Ada siapa boleh tolong? Ya. Ada siapa boleh lindungi? Jadi disitulah kesedaran orang yang beriman. Ya, orang yang beriman dia sedar. Orang yang tak beriman kalau tak sedar juga, wallahu a'lam. Ya. Nombor 5, ayat 5 ya, yudabbiru. Ia mentadbirkan. Ia mentadbirkan al-amra akan urusan. Minas sama daripada langit, ilal ardi kepada bumi. Suma kemudian ya aruju ia naik. Ilaihi kepadanya. Fi yaumin pada satu hari. Kana adalah ia. Miqdaruhu kadarnya. Alfasanah 1000 tahun. Mimma daripada apa yang ta'udun kamu hitung. Ayat 6. Zalika itu alimul ghaibi yang mengetahui yang gaib. Wasyahadah dan yang terang. Al-Aziz yang maha gagah. Ar-Rahim lagi maha penyayang. Semak semula. Yudabbirul amroh. Ia mentadbir akan urusan minas sama'i ilal ard, daripada langit ke bumi. Mana segala urusan. Segala urusan tadbir, ya, langit dan bumi. Ya, Allah uruskan. Ya, adanya siang malam kelengkapan. Ya, makhluk yang ada di bumi. Semua sudah diatur begitu rapi. Ya, cuba kita bayangkan. Kita hidup di dunia ini, rasanya tidak ada apa yang kita nak, ya, marah pada Allah Ta'ala. Allah telah persiapkan segala-galanya untuk kepentingan manusia. Ya, hidup di bumi. Ya. Apa tidaknya, dengan adanya udara, adanya cahaya matahari, adanya siang dan malam, adanya angin, ya, dan berbagai-bagai apa yang diperlukan oleh manusia, bahan dah ada. Manusia olah bahan, jadi kereta, jadi rumah, jadi perabot dan berbagai-bagainya. Semua bahan dah ada. Ya. Jadi, ya, apa yang kita nak umpat Allah Ta'ala? Tidak ada, melainkan kita puji Allah. Summa ya'aruju ilaihi, kemudian ia naik kepadanya.
Segala urusan itu akan naik kepada Allah Ta'ala. Fi yaumin, pada satu hari, kana miqdaruhu alfasanah. Pada satu hari adalah kadarnya 1000 tahun. Mimma ta'udun, ya, daripada apa yang kamu hitung. Di sinilah kalau kita nak tahu, ya, bahawa, ya, kadar besok di akhirat, satu hari di akhirat, kita hitung 1000 tahun di dunia, baru dikira satu hari. Ya. Satu hari tu, ya. Satu hari, ya, kita hitung kadarnya, hitung 1000 tahun. Bayangkan. Sebab itu, ya, di akhirat besok kita tak perlu kepada cepatnya siang dan malam. Ya. Malam, ya, sekejap pun tak mengapa. Siangnya yang panjang, sampai 1000 tahun siangnya, contoh. Ya, jadi, ya, sebab kita tidak memerlukan kat sana hari. Hari ini nak pergi sini, hari ini nak pergi sini, tak ada. Kita tak perlukan hari. Dan kita tak perlukan waktu untuk solat. Ya. Jadi tidak penting, ya, hari itu. Sebab itu satu hari, ya, atau 1000 tahun itu satu hari di sana. Ya. Itu pun agaknya dirasakan sekejap juga. Sebab manusia leka dengan nikmat syurga sehingga tidak menyedari, ya, kealfaan itu sudah 1000 tahun lamanya. Ya. Dia punya terlampau seronok dalam syurga, tetapi azab tak dapat nak dikata mereka yang dalam neraka. Zalika alimul ghaibi, itu yang mengetahui yang gaib, wasyahadah, dan yang terang. Maknanya Allah yang mengetahui, ya, yang gaib dan yang terang. Wal azizul rahim, dan al-azizul rahim, yang maha gagah lagi maha penyayang. Tidak ada rahsia di sisi Allah Ta'ala. Baik kita tersembunyi, gaib ni yang tersembunyi, ataupun yang terang-terangan, ya, Allah mengetahui. Sebab Allah bersifat aziz lagi. Aziz maha gagah, tak ada siapa boleh mengalahkan. Dan juga Allah bersifat pengasih atau penyayang kepada hamba-Nya yang mau beriman. Baik, sama lagi, allazi, yang ahsana, telah memperbaguskan ia. Telah memperbaguskan ia kulla syai'in, akan tiap-tiap sesuatu. Khalaqahu, telah menciptakan ia akannya. Wa bada'a, dan telah memulai ia. Khalqal insan, ciptaan manusia. Mintin, daripada tanah. Suma, kemudian, ja'ala, telah menjadikan ia. Naslahu, akan keturunannya.
Min sulalatin, daripada saripati. Daripada saripati. Min ma'in, daripada air. Mahin, yang lemah. Siapa semula? Allazi, yang ahsana kulla syai'in khalaqahu. Yang di sini ialah mana Allah. Allah lah yang. Macam tu. Atau kita bahasakan Tuhan yang. Tuhan yang telah memperbaguskan ia kulla syai'in, akan tiap-tiap sesuatu, khalaqahu, akan ciptaannya. Ya, Allah telah memperbaguskan ya ciptaan manusia ini. Tidak seperti mana ya binatang. Ya, manusia terdiri satu ya tubuh yang dikatakan ahsan, paling bagus. Ya. Allah tidak mengatakan jin. Allah tidak mengatakan malaikat. Ya. Tapi Allah mengatakan yang paling bagus, ahsani takwim, ialah manusia. Ya, sebaik-baik ciptaan. Ya. Jin diceritakan ya keadaan dia buruk. Ya, dia bukan golongan cantik. Ya. Dia bukan golongan cantik. Tapi jin ni diciptakan ya dia punya rupa bentuk yang bodoh atau buruk. Ya. Tapi manusia diciptakan ia begitu indah dan cantik. Ya. Dia punya paras tubuh yang paling cantik. Malaikat, dia ada sayap, dah seperti burung. Ya. Dia ada sayap. Jadi manusia tidak perlu sayap. Indah ciptaannya. Walaupun dia tidak punya sayap, tapi dia boleh cipta, boleh terbang. Ya. Dia boleh terbang, boleh pergi dia satu negara ke satu negara, walaupun dia tidak punya sayap. Ya. Jadi otak manusia ni hebat. Ya. Sebab itu Allah katakan ahsana, sebaik-baik ciptaan. Ya. Ini manusia. Wabada, dan telah menciptakan dan telah memulai ia khalqal insani mintin, dan telah memulai ia ciptaan khalqal insan, ciptaan manusia, mintin, daripada tanah. Allah sendiri yang memberitahu asal usul manusia ini adalah daripada tanah. Ya. Ini yang tersebut dalam Al-Quran. Nabi Adam yang dikatakan ini masukkan. Mula-mula Nabi Adam diciptakan adalah daripada tanah. Suma, kemudian ja'ala naslahu, kemudian telah ia jadikan keturunannya min sulalatin, daripada saripati, min ma'in, daripada air yang lemah. Ya, mana keturunan ini ya daripada saripati, air yang lemah, mana air mani. Ya. Jadi Allah telah jadikan keturunannya daripada saripati, air ini. Ya, air yang lemah ini. Jadilah segumpal darah, seketul daging, dan tersusunlah segala tubuh-tubuh. Ya. Jadi ya, itulah ya ciptaan manusia. Supaya manusia sedar diri asal usulnya. Jangan nak sombong kepada yang Maha Pencipta. Kenal asal usulnya. Ya, daripada air yang begitu hina. Sebab itu kita punya kehidupan ya mesti bergantung kepada zat tanah. Kita tidak boleh lari pada zat tanah. Ya.
Segala makanan-makanan yang kita makan, semua adalah makanan yang menghisap saripati tanah. Ya, baik buah-buahannya, ya, dan berbagai-bagai. Semuanya menghisap saripati tanah. Sesuai dengan ciptaan kita daripada tanah. Kalau jin diciptakan daripada api. Sebab itu dia menghisap makanan dia menghisap uap. Ya. Kalau binatang yang baru berak tu, ya, dia akan hisap baunya. Bau tai binatang tu yang masih beruap, ya, dia akan hisap. Dia boleh kenyang. Ya, menghisap uap tu dah boleh kenyang. Ya, begitu juga kalau, ya, orang-orang menyembelih binatang, terbiar tulang-tulang itu, maka, ya, akan dihisap uap tulang itu. Dia boleh kenyang. Ya. Jadi tulang-tulang yang kering dia tidak boleh hisap, tak ada lagi uap. Jadi yang nak dihisap atau nak dimakan tu ialah uap dia. Jadi tulang-tulang yang baru, dia akan hisap uap tu. Ya. Begitu juga dengan, ya, lain-lain. Ya. Terkadang, ya, kemenyan pun dia boleh kenyang menghisap asap kemenyan, ya, ataupun, ya, yang dikatakan colok, ya, colok yang dicipta tu, ya, biasanya yang sesuai dengan makanan jin, sebab dia nak reka colok ni juga adalah, ya, ilham daripada jin. Manusia ni, ya, nak mencipta colok tu, ya, dia dapat ilham daripada jin. Kalau tak, ya, colok tu tak jadi makanan kepada jin. Asap dia tu tak jadi makanan. Sebab itu, ya, dia kena ikut bisikan jin ini. Ya. Maka terciptalah colok. Ya. Sudah tentulah campurannya mesti ada najis binatang. Ya, barulah, ya, ia jadi makanan kepada jin. Ya. Bukan semua asap dimakan, ya. Asap serumbung kapal, serumbung kilang, asap kenderaan dia tak makan. Ya. Dia asap ni yang tertentu macam asap colok, ya, asap kemenyan. Dia asap-asap yang tertentu, bukan semua asap dimakan. Ya. Asap rokok tak dimakan. Ya. Dia ada, ya, asap-asap yang tertentu. Ya. Baik, ya, itu dikatakan manusia diciptakan begitu indah dan keturunannya hanya dengan, ya, saripati yang hina, ya, maka, ya, adalah keturunan. Ya. Malaikat ciptaannya daripada nur cahaya. Kalau tak cukup, dia tak ada beranak. Ya. Kalau jin beranak, kalau malaikat dia tak beranak. Kalau tak cukup 7,000, ditambah lagi 7,000 contohnya. Maknanya Allah ciptakan tak perlu, ya, ada keturunan. Itu malaikat. Ya. Baik, sambung lagi, ya. Ayat selanjutnya. Summa, kemudian. Sawwahu, telah menyempurnakan ia akannya. Telah menyempurnakan ia akannya. Wa nafaha, dan telah meniup ia fihi, padanya, min ruhihi, daripada roh kepunyaannya. Wa ja'ala, dan telah menjadikan ia lakum, bagi kamu, as-sam'a, akan pendengaran,
wal absar dan penglihatan, wal afidah dan hati-hati. Ini jamak afidah ni ya, daripada kolbun. Kolbun ya, jamak afidah. Kadang fuad pun maknanya hati-hati ya. Qalilan ma, sedikit sekali. Qalilan sedikit, ma tu manakan sekali, dia penambahan. Qalilan ma, sedikit sekali. Tashkurun, kamu bersyukur. Baik, saya masuk mula ya. Summa sawahu, kemudian telah menyempurnakan ia akannya. Maka sempurnalah terbentuk ya sifat manusia tadi ya, dalam perut ibu. Wa nafa'a fihi min ruhi, kemudian dan telah meniupkan ia padanya daripada roh kepunyaanku. Kadang orang terjemahkan rohnya. Kalau rohnya ni kita kena faham ya, bukan roh Allah. Roh tu kepunyaan Allah. Jadi kadang orang fahamkan ya, rohnya roh Allah. Maksudnya katanya roh tu cebisan Allah. Tak boleh. Roh tu kepunyaan Allah. Jadi Allah tiupkan roh tu dalam jasad manusia yang telah terbentuk tadi ya. Barulah insan tu hidup, adanya roh ya. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah, dan telah menjadikan ia bagi kamu akan pendengaran dan penglihatan dan hati-hati. 3 anggota penting atau 3 yang penting ini. Pendengaran, ada telinga ya, boleh dengar tak ya, lama-lama dia boleh dengar panggilan si ibu ya. Wal absar, dan penglihatan ya, lama-lama dia boleh melihat dan memandang ya, atau penglihatan. Hati ni mana lama-lama dia dapat memahami. Dapat memahami. Kalau besar sikit dapat faham, oh ni bahaya, ni tak bahaya ya. Jadi 3 perkara ni ia adalah penting dalam kehidupan manusia. Dengar, lihat dan hati boleh faham ya. Sebab hati ni yang boleh berfikir, atau yang dimaksudkan sebenarnya otak ya. Kalau kita otak kita tak boleh jalan, habis dah ya. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur ya. Sedikit sekali kamu bersyukur. Kalau kita nak hitung nikmat Allah pada ciptaan kita sahaja ya, kita akan sujud pada Allah Ta'ala. Betapa seninya ciptaan kita ini ya. Bayangkanlah kalau kita tengok orang buat robot ya, dengan wire berselerat sana berselerat sini ya, daripada kepala sampai ke kaki, macam-macam wire berselerat. Nak cipta robot ni, cuba kita tengok ya, dalam tubuh kita sama tak? Sama ya, adanya ibarat wire. Adanya wire sana, wire sini, ke tangan, ke kaki, disebut sebagai urat ya. Ada daripada kepala sampai ke kaki ya. Tapi disusun begitu seni, diletakkan begitu seni ya. Nampak tak keindahan dia ya? Tapi manusia ini tak reti nak bersyukur ya. Sedikit sekali yang bersyukur. Baik ya, tandakan sampai situ. Dan kita ada pelajaran sorof ya. Kita janji ada pelajaran sorof. Jadi kita boleh sambung pelajaran sorof kita. Cuba tengok balik pelajaran sorof kita dah sampai pelajaran apa yang saya berikan. Saya dah lupa. Cuba tengok balik, buka mic untuk dapat
Kata-kata. Ada latihan tak? Cuba buka mic, mic buka. Tak buka tak boleh cakap, tak dengar. Memang tak dengar. Semua tutup mic. Dengar? Sampai latihan mana ni? Ada, cuba cari. Tengok kan? Ada suruh buat apa hari tu? Ha? Tak clear. Tak dengar. Jumpa? Ya? Tak dengar, tak dengar. Bilangan dia atas tu 20. Ha? 20. Tak clear, tak dengar. Boleh cakap. Dia punya bilangan atas tu nombor berapa? 20. Ha? 09. 09. Oh. 09 suruh buat apa itu? Okey. 09 ya. Apa yang suruh buat hari itu? Doroba? Cari yang sesuai. Okey. Baik, doroba ya, yang doroba yadribu nombor 1 ni ikut contoh mana? Muka surat 16. Yang lain cuba letak nota sikit nombor 1 ni ya, letak nota kat situ, tulis 16. 16 rujukan 16 ya. Okey. Nombor 2 ja'ala. Nombor 2 ya, letak nota 15. Rujukan dia 15. Nombor 3 nombor 17. Okey, nasara yang suruh kejap ya. Saya tak nak cek dulu. 17. Nasara yang suruh. Fa'ala yaf'ulu. Kataba yaktubu. Okey, betul? Letak nota ya, 17. A5 nombor 4. A5 muka surat 18. Ya, fa'ila yaf'alu. Amila ya'malu. Okey. Kemudian nombor 5 hasiba 19. 19. Jadi dia punya latihan dia juga dalam muka surat 19 hasiba. Ya, hasiba yahsibu. Okey, nombor 6. Nombor 6 muka surat 20. Ya, muka surat 20. Jadi nombor 6 dia punya latihan nombor 6 iaitu karuma yakrumu. Ya. Okey. Itu adalah rujukan ya. Nombor 1 16, nombor 2 15, nombor 3 6.
17, nombor 4, 18, 5, 19, 6, 20. Okey. Untuk akhir daripada latihan sulasi ni, 3 huruf ni, cuba daripada doroba ni, saya ulang balik ya, doroba yadribu dorban idrib la tadrib doribun madrubun. Kemudian sambung ke depan, isim maf'ul dah ada, tambahlah dengan lepas maf'ul apa? Lepas maf'ul isim makan, isim zaman, isim alat, kemudian isim tabdil, isim mubalaghah. Jadi doroba ni nombor 1, sambung habiskan sampai isim mubalaghah. Nombor 1. Nombor 2 pun sama. Nombor 3 pun sama sampai nombor 6. Cuba sambung ke depan. Sambung ke depan. Depan tu kan kosong kan? Sambung ke depan. Kalau dah dicatit-catit depan tu, carilah satu kertas lagi, tampal itu. Sambungkan. Ini sekarang dah ada doroba, madi, mudhari, kemudian masdar dah ada, amar, nahi, isim fa'il, isim maf'ul. Apa yang kurang? Makan, zaman. Masdar dah ada. Nombor 1, doroba madi, mudhari, yadribu mudhari. Kan? Dorban masdar, idrib amar, la tadrib nahi, doribun isim fa'il, madrubun isim maf'ul. Apa yang kurang lagi? Makan, zaman, alat, isim tabdil, isim mubalaghah. Madi majhul, mudhari majhul. Tengok contoh, tadi doroba yadribu, nombor berapa doroba yadribu? Nombor 16. Nombor 16 kan ada 14 tafsirif dia. Ada 14. Jadi apa yang kurang? Tambahlah. Yang kurang kan isim makan, zaman, alat. Teruskan. Sampai madi majhul, mudhari majhul. Kalau dikira kurangnya makan, zaman, alat, tabdil, mubalaghah, madi majhul, mudhari majhul. Tinggal ada 2, 4, 6, 7. Sambung 7. Cuba dulu. Minggu depan kita akan balik. Olah balik insya-Allah. Ada nak cakap apa? Nak tanya apa? Tak clear. Kalau ada yang tak clear. Tak clear suara. Tak dengar. Suara tak dengar. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi sekarang ni 1 sampai 6 ni hanya penuhkan. Sekarang hanya sampai isim maf'ul. Penuhkan sampai madi, majhul, mudhari majhul last kali. Jadi untuk 66 ni habiskan. Untuk 66 ni habiskan sampai ada 7 lagi. Mana ada 7 penambahan tiap-tiap satu. Doroba ja'ala ke nasara alima hasiba hasuna, tak penuh ni, penuhkan. Penuhkan dia. Buat sambung depan dia. Kalau depan dia tu dah berconteng-conteng, letak satu kertas lain sambungkan dia. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim.